Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazi nastafa, amma ba'd. Tuan pengacara majlis, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Waktu duha hari Jumaat ini ada ruang dan masih berpeluang untuk kita bicarakan ayat 41 surah Sad. Ayat 41 surah Sad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wazkur 'abdana Ayyub iznada rabbahu anni massaniyash syaitanu binusbin wa azab. Sadaqallahul azim. Artinya, ingatilah sejarah perihal hamba pilihan kami, junjungan mulia baginda Ayyub alaihissalam, yang sabar, tabah, reda dengan ujian, dugaan, cobaan daripada Tuhannya. Ketika berada pada kemuncak ujian, dugaan, cobaan yang dihadapinya, dia, baginda Ayyub alaihissalam, tak putus-putus berdoa dan merayu kepada Tuhannya. Wahai Tuhanku, peliharakanlah diriku, bahwasanya syaitan tak sudah menyerang diriku dengan pelbagai bentuk kemudaratan ke atas diriku. Syaitan tak sudah menyerang diriku agar aku terus sengsara dengan penyakit yang aku hidapi ini. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 41 surah Sad, Allah Subhanahu wa taala kehendaki agar kita ambil perhatian, ambil ingatan, jadikan pelajaran sejarah hidup junjungan mulia baginda Ayyub alaihissalam. Baginda Ayyub alaihissalam tokoh, bukan tokoh ma'al hijrah peringkat negeri Johor. Baginda Ayyub alaihissalam adalah seorang tokoh rasul yang diperakukan sebagai khiyarullah, pilihan Allah, diperakukan sebagai habibullah, kekasih Allah, diperakukan sebagai khalilullah, kesayangan Allah. Wah, 3 pingat: khiyarullah, pilihan Allah; habibullah, kekasih Allah; khalilullah, kesayangan Allah. Sekali 3 pingat dapat. Bukan pingat anugerah dari manusia. AMN kadang-kadang diberi Tan Sri setelah lama mati. Itulah dia nasib bujang lapuk Tan Sri P. Ramlee.
dah mati bagi Tan Sri. Alah, tak baik ngata-ngata. Apa yang nak dijelaskan di sini? Baginda Ayub alaihissalam menjadi pilihan Allah kerana kesabarannya. Baginda Ayub alaihissalam menjadi kekasih Allah kerana ketabahannya. Baginda Ayub alaihissalam menjadi kesayangan Allah kerana keredaannya. Reda dengan qada qadar Allah. Sabar, tabah, reda menghadapi ujian, dugaan, cobaan. Apa bukti Baginda Ayub alaihissalam benar-benar sabar, benar-benar tabah, benar-benar reda? 18 tahun PKP untuk Baginda Ayub alaihissalam. Kita dah masuk berapa bulan ni PKP? Dah nak masuk bulan ke-7. Ingatkan hari itu nak ditamatkan, sambung lagi. Yalah, tak nak cakap banyaklah. Wabak penyakit biasanya menelan masa 2 tahun. Sejarah nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu, bangsa Kibti, bangsa yang menghasilkan dinasti Fir'aun, 7 kali diserang wabak penyakit berjarak 100 tahun. Dengan kata lain, dalam tempoh masa 700 tahun, bangsa Kibti diserang sebanyak 7 kali. Dan tempoh masa setiap kali wabak ditimpakan 2 tahun. Kali ke-7 pusingan akhir, kepupusan bangsa Kibti. Sekarang bangsa Kibti dah tak wujud lagi, dah tak didaftarkan lagi di PBB, dah tak ada. Yang hanya ada peninggalan sejarahnya, bangunan dan pemakaman piramid tu ada. Allah Maha Kaya. Bangsa Yahudi juga beberapa kali diserang wabak penyakit, juga berjarak 100 tahun. Dan tempoh masa wabak penyakit 2 tahun. COVID-19 nampaknya akan tamat 2021. Dah sah 2020, 31 Disember, tamat 2020, 2021. Tak tahulah Perdana Menteri baru ke, Menteri Besar baru ke, aku tak dibayar gaji menjelaskan hal itu. Tinggal lagi nak nyatakan jarak tempoh masa wabak penyakit menyerang umat terdahulu 2 tahun. 2019 Disember hinggalah 2021 Disember. Moga-moga Allah pelihara kita. Buat Baginda Ayub alaihissalam, seorang rasul yang Allah beri kepadanya kelebihan, memiliki ladang gandum yang amat luas, memiliki padang ragut yang amat luas, dengan ribuan ekor kambing ternakan. Baginda Ayub alaihissalam, tokoh usahawan, petani, penternak, tinggal lagi tak dapat dijemput untuk pameran Maha di Serdang nanti. Baiklah, dah dijelaskan perkara itu. Iblis merayu pada Allah, buktikan Baginda Ayub ini seorang rasul
pilihan Allah, khiyarullah, seorang rasul kekasih Allah, Habibullah, seorang rasul kesayangan Allah, Khalilullah. Buktikan. Oh, kenapa? Kerana iblis dah tak jadi pilihan Allah, sudah jadi kemurkaan Allah. Iblis dah tak jadi kekasih Allah, kerana iblis sudah dilaknat Allah. Iblis tak jadi lagi kesayangan Allah, kerana iblis sudah menjadi kebencian Allah. Maka iblis cabar Allah. Allah datangkan wabak penyakit. Mula-mula sekali menyerang tanam-tanaman. Ladang yang luas tanaman gandum punah ganah diserang wabak penyakit. Tiba-tiba pokok gandum tu dia jadi buruk, busuk, mati. Tu orang kata kena serang fungus kulat. Tu wabak penyakit lah tu, fungus tu. Mati. Krisis makanan. Datang pula pandemik. Cakap orang putih. Tak terkawal serangan wabak penyakit pusingan kedua, gelombang kedua. Bunuh ribuan ekor kambing ternakan. Di padang ragut kambing-kambing ribuan ekor mati bergelimpangan. Krisis makanan. Baginda Ayub alaihissalam ada kilang kerana dia juga banyak membuat barangan buatan, pembuatan, industri pembuatan. Mati semua. Minah Indon, bibir tebal ke apa, mati semua. Kena serang wabak penyakit. Lebih menyayat hati, anak pinak Baginda Ayub alaihissalam turut terkorban. Tak seorang pun yang hidup. Penangan pandemik, serangan wabak penyakit. Tinggallah 2 batang kara. Baginda Ayub alaihissalam bersama isteri yang tercinta tetap setia. Bukan setia dengan TV3 yang media prima telah berhentikan ramai pekerja. Kemuncaknya Baginda Ayub alaihissalam setelah 11 tahun dirundung malam, ladang musnah, ternakan mati, manpower, woman power terkorban, anak pinak terkorban. Setelah 11 tahun, masuk tahun ke-12, Baginda Ayub alaihissalam pula diserang penyakit. Dia kena wabak. Bila Baginda Ayub kena wabak tu, badannya tumbuh bintik-bintik merah, pedih, panas bisa, kemudian berbisul, bengkak menjadi bisul, kemudian dena. Tahu dena tu? Dena, kaki bengkak tu apa? Akhirnya buruk, busuk, daging-dagingnya berguguran. Tapi tidak mencacatkan Baginda Ayub alaihissalam sebagai seorang rasul. Baginda Ayub alaihissalam mohon pada Allah agar Allah pelihara lidah dia, kerana nanti takut-takut lidahnya pun dimakan wabak kuman Covid apa pun tak tahu. Nanti buruk, busuk, jatuh, berguguran. Dah tak ada lidah, tak mampu nak berzikrullah. Allah pelihara Baginda Ayub alaihissalam. Malah Allah Ta'ala sebut, minitkan
doa-doa baginda Ayub alaihissalam pada ayat 41 surah Sad. Anni massaniyasy syaitanu binusbi wa azab. Wahai Tuhanku, syaitan tak sudah menyerang aku dengan mendatangkan pelbagai kemudaratan pada diriku, keluargaku. Syaitan tak sudah menyerang aku, membawa kesengsaraan kepada hidupku. Baginda Ayub alaihissalam didatangkan dengan kemudaratan, habis harta benda, mata benda, tak ada apa benda. Baginda Ayub diserang tubuh badannya, sengsara. Bayangkan kena serangan syaitan dan berdoa pada Allah untuk mendapat penjagaan, peliharaan, perlindungan dari Allah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Sebab itu menjelaskan ayat 41 surah Sad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fada'u ummati bita'ni wa ta'un." Binasanya umatku, betapa ramai umat aku yang terkorban akibat dua angkara. Ramai umat aku terbunuh akibat peperangan sesama mereka, dan ramai umat aku terkorban akibat serangan wabah penyakit. Dua. Dan Rasulullah mengingatkan, wa ta'un wahzu a'daikum minal jin wa huwa syahadatul lakum. Wabak penyakit menjadi sebab iblis, syaitan, jin mengambil kesempatan menyerang manusia dengan suntikan, tusukan, tikaman musuh kamu, iblis, jin, syaitan. Sesiapa yang terkorban akibat wabak penyakit dari kalangan kamu, matilah dia sebagai seorang syahid, syahid akhirat. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Al-Hakim, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Baik, Rasulullah memberi peringatan pada kita. Apa yang berlaku kepada baginda Ayub alaihi salam tak mustahil berlaku kepada kita. Apabila wabak penyakit menyerang, maka iblis, jin, syaitan ambil kesempatan untuk serang kita dengan tiga. Yang pertama disebut dengan istilah ta'un, suntikan. Yang kedua tusukan. Yang ketiga tikaman. Kalau manusia menikam dari luar ke dalam, nampak cedera akibat tikaman manusia. Cedera parah, pendarahan banyak, boleh membawa maut. Berbeza dengan suntikan iblis, jin dan syaitan. Bukan suntikan, maka disebut sengatan. Apabila iblis, jin, syaitan dia sengat daripada dalam badan keluar. Apabila dia tusuk, dia tusuk dari dalam badan keluar. Apabila ditikam, tikam dari dalam badan keluar.
Kenapa boleh berlaku begitu? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan lagi, inna hadzal waba fasadul hawa, bahawasanya wabak penyakit ini menyebabkan kerosakan pengudaraan di muka bumi. Udara di muka bumi ni rosak apabila Allah timpakan wabak. Walhal udara inilah yang kita nak bernafas. Tak boleh lah. Ya, kakak pakai penutup pelitup, saya pun pakai penutup pelitup. Kena pakai. Kerana udara ni dah rosak. Dirosakkan oleh si COVID-19 katanya. Jadi kita sedut. Bila kita sedut nafas, keluarkan nafas. Imam An-Nawawi rahmatullah alaih wafat pada 676 Hijrah, dalam kitabnya Al-Majmu' menyatakan apabila sedut hembus, yang kita sedut itu mengakibatkan kelemahan organ dalaman, kelenjar dalaman dan tisu dalam badan. Organ, kelenjar, tisu kita akan lemah. Apabila organ, kelenjar, tisu ni lemah, iblis, jin dan syaitan mudah menguasai kita. Maka apabila dia mudah menguasai kita, dia kenakan 3 serangan. Yang pertama disebut sengatan. Dia sengat kita dari dalam badan keluar, tumbuh bintik-bintik panas, merah, pedih, bisa. Rasulullah sebut habbah, boleh menyebabkan demam, dah disebut demam campak, demam cengkering. Lebih dahsyat lagi, iblis, jin, syaitan dia tusuk, menyebabkan bengkak, boleh keluar nanah. Boleh lagi membesar menjadi apa yang Rasulullah sebut busurun. Busurun, orang Melayu nak sebut busurun tak kerti, bisul, jadi bisul. Lebih kuat lagi nanti, membengkak, besar, pedih, menais, keluar air kuman. Orang Melayu kata dena. Nanti buruk kulit, buruk daging, boleh gugur daging tu macam kena kusta. Itulah yang dialami oleh baginda Ayub alaihi salam. Tabah, reda. Baginda Ayub alami penyakit 7 tahun. Dia mengalami penyakit 7 tahun. Sengsara 7 tahun. PKP 18 tahun. PKP dia tu. Cukup 18 tahun. Allah berfirman, ayat 42 surah Sad, urqud birijlika hadha mughtasalun baridun wa syarab. Wahai Ayub, hentakkan kakimu, lalu terpancarlah mata air. Ambillah air yang terpancar itu sebagai mandian untuk membersihkan anggota luaranmu, dan ambillah mata air yang terpancar itu sebagai minuman untuk memulih dan merawat anggota dalamanmu. Baik, baginda Ayub alaihissalam dia ada mukjizat. Tabah, sabar, reda, tak putus-putus memuji Allah, memuja Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah, mengesakan Allah. Cukup sekadar dia hentak aja kaki dia, itu mukjizat. Dia hentak kaki dia, keluar air
mata air terpancar. Kalau tuan-tuan hentak kaki, gaut. Mukjizat Allah beri kepada baginda Ayub alaihi salam. Yang penting Allah ajarkan baginda Ayub alaihi salam untuk berikhtiar mengubati, merawat dan memulih. Ubat, rawat, pulih. Dengan 2, mandian dan minuman. Kiranya tuan-tuan akan datang, tak ada cover takaful ikhlas, takaful tak ikhlas, insurans apa pun tak ada. Tuan-tuan bukan penjawat awam, ya. Pergi hospital nanti dia kasih paracetamol aja, tak lebih. Nak lebih-lebih dia pun tulis beli dekat farmasi. Dah, apa kan daya. Ya. Mana nak tahu, malang tak berbau, duit simpanan tak ada. Jadi nak beli ubat dekat farmasi pun tak ada. Nak jumpa doktor pakar, jumpa aja RM60 tau. Lepas tu tanya kita sakit apa? Lagi sakit hati dia buat. Patutnya kau tengok muka aku, kau dah pakar, kau tahulah aku sakit apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak baik ngata-ngata. Habis itulah yang realitinya. Jadi apabila kita ni dah tak ada sumber apa-apa, takaful ikhlas dan tak ikhlas apa pun tak ada, tak mampu, jangan tinggalkan ikhtiar. Ikhtiarlah dengan 2, untuk ubat, untuk rawat, untuk pulih. Yang pertama, mughtasalun, buat mandian. Yang kedua, syarab, buat minuman. Macam mana? Tuan-tuan dah biasa selepas sembahyang fardu 5 waktu menjadikan wirid, amalan yang mengiringi solat fardu yang tak ditinggalkan, membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Siapa pun kecuali yang malas saja. Kalau tuan-tuan puan-puan ni, saya yakin lepas sembahyang fardu paling tidak pun istighfar baca surah Al-Fatihah, maka dah jadi wirid kita. Maka setiap wirid Allah bagi warid pertolongan dari Allah pada ketika memerlukan. Jadi apa yang mampu, ambil air mineral pun tak mampu, cari air wakaf kat belakang itu. Duit dah tak ada, dah ada air, isi air, nak minum sikit. Bismillah. Menghadap kiblat. Kenapa? Rasulullah bersabda, likulli syai'in zu syarafin wa inna asyrafal majalis mastuqbila bihil qiblah. Segala sesuatu Allah berikan kemuliaan. Segala sesuatu Allah berikan kemuliaan. Mulianya sesuatu majlis. Sesuatu majlis itu Allah tunjukkan kelebihan, keistimewaan apabila menghadap kiblat. Kalau boleh banyak perkara, bukan sembahyang baca Quran aja menghadap kiblat. Banyak perkara menghadap kiblat, kecuali buang air besar kencing, jangan. Nanti Allah berikan kelebihan apa yang kita lakukan. Menghadap kiblat, letak air, bacalah surah Al-Fatihah. Anna surat Al-Fatihati syifa'u kulli da'in. Rasulullah bersabda bahawasanya surah Al-Fatihah itu Allah letakkan rahmat padanya, ubat kepada segala penyakit. Bacalah surah Al-Fatihah berlafaz. Setelah selesai dibaca, tarik nafas, tiup.
Dia kalau nak halau jin, hembus. Dia beza kalau hembus mengeluarkan angin panas, kalau tiup mengeluarkan angin yang sejuk. Nak merawat, dia kena angin yang sejuk. Berdoalah, mohon rahmat Allah. Kemudian air itu dibahagi dua, sebahagian buat mandian, sebahagian buat minuman. Yang buat mandian letak dalam baldi, boleh tambah air lagi. Ambillah dedaunan yang mengeluarkan bauan, antaranya daun bidara. Susah nak dapat, beli dekat pasar pandan daun pandan, murah aja. Kenapa nak letak daun bidara, daun pandan? Kerana dedaunan itu mengeluarkan bauan. Apabila daun pandan, daun bidara direndam 6 jam, 3 jam, nanti air dalam baldi itu berbau. Berbau bidara, berbau daun pandan. Kemudian buat mandian. Bila nak mandi? Waktu senja, 30 minit sebelum masuk maghrib mandi. Kalau tuan-tuan puan-puan jenis orang duit banyak, pencen, penjawat kerajaan besar gaji, pencen besar, belilah bunga-bungaan yang mengeluarkan bau. Daun pandan tak main lah, bunga-bungaan yang mengeluarkan bau. Bunga ros ke bunga apa, kedai India banyak kat situ. Rendamkan, rendam dalam masa 6 jam, nanti berbau harum. Orang kata mandi bunga. Ya, ini mandi bunga, bukan spa. Spa mahal. Mandi bunga. Kenapa nak perlukan air berbau? Air yang berbau harum itu akan meresap ikut kulit dan meresap sampai ke daging. Tapi kalau setakat air Ranhil SAJ yang paling tinggi kadar takrifnya, kalau mandi dia tak meresap. Kita nak resapan. Dalam bahasa Arab dikata kaimia. Kaimia itu bahasa Arab. David Beckham tak belajar tajwid nak sebut kaimia, tadi chemistry. Tapi orang Melayu, Jabatan Kimia Malaysia. Kimia tu maknanya resapan, nak meresap. Jadi kita nak mandi air bunga, air supaya meresap ikut kulit, ikut daging, barulah dia merawat kulit, daging sampailah ke tulang. Maka ayat 42 surah Sad, Allah ajarkan kepada kita sekurang-kurang untuk apa yang disebut perubatan, pemulihan, perawatan. Tapi kalau puan-puan ada takaful ikhlas tak ikhlas, pergi aje lah KPJ, bayar secukup rasa, seenak selera, bayarlah. Tapi nak cerita ni yang tak berduit, dah ada apa yang diajarkan. Ada ayat 42 surah Sad. Dah lah, panjang-panjang pun bukan faham. Jadi sekurang-kurangnya macam kakak-kakak ni, kalau boleh setiap minggu mandi air bunga, tak payah pergi spa, buat sendiri. Kalau kakak nak suruh saya buat air boleh, tapi satu cawan ni saya minta 1000 lah. Mahal nak. Nak murah sendiri bikin lah. Kenapa ustaz jual mahal? Kerana ustaz akhir zaman. Ustaz pun nak pakai handphone, ustaz pun nak pakai kereta Range Rover. Dah lah, tak baik ngata-ngata. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman
wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a daudal jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.